InsyaAllah boleh dengar bising tak? Macam bising. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan untuk kita meneruskan lagi program kita. Alhamdulillah, mungkin ada pelbagai suasana yang ada dalam kehidupan kita. Kita nak sama-sama membina satu perasaan bahawa sesungguhnya apa pun yang berlaku, kita nak hubungkan dengan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan qada dan qadar Allah. Dan kita sentiasa merasakan perkara itu semua berlaku dengan izin Allah. Maknanya Allah izin, maknanya kehendak Allah. Walaupun perkara itu adalah perkara yang paling halus, dalam hidup kita, kita nak rasa dia merupakan satu kehendak Allah, kehendak Allah. Dan bila kehendak Allah, kita nak latih diri kita supaya sentiasa berlapang dada dengan kehendak Allah. Allah izin. Bila berlaku satu perkara, kemudian kita tak puas hati dengan dia ke sebagainya, maka perkara itu sebenarnya akan membawa kepada satu keburukan kepada kita. Kan itulah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Hello. Siapa ni? Okey. Okey, saya cuba saya tengah ada program sekarang ni. Baik, insya-Allah. Baik. Tak maaf, ada banyak kali dia telefon dari tadi. Baik, sekarang ni mari sama-sama kita mulakanlah dengan tajdid syahadah kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, tuan-tuan. Pada hari ini, apa pun jadi kat kita, apa pun Allah izinkan berlaku, kita senyum dulu. Senyum senyum kan. Baik. Hari ini adalah merupakan hari yang penting untuk sama-sama kita muhasabah. Muhasabah berkenaan dengan solah ad-daim yang kita telah pun bincang. Kita dah pun membincangkan secara panjang lebar as-salatul daim, iaitu solah yang akan sentiasa kita cuba hidupkan dalam kehidupan kita. Inilah merupakan hakikat ubudiyah. Dan hakikat ubudiyah lillah wahdah ni bila kita boleh mula melihat solat uddaim itu, solat uddaim itu. Dan sebagaimana yang digambarkan dalam kata-kata daripada
apa namanya ni, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, dia menggambarkan kita hakikat ubudiyah lillahi wahdah itu adalah apabila kita mula mengenal Allah, kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan dan ma'rifatullah yang kita cuba jalankan, dan amalan yang memperkuatkan ma'rifatullah, yang salah satunya telah disebut as-salatud daiman, salatud daiman. Dan siapa yang sentiasa bersama dengan salatud daiman itu, maka tentulah dia akan berjaya. As-salatud daiman maqrunatun bil falah. As-salatud daiman maqrunatun bis salah. Fa kaifa yuflahu min la yuslih. Solah daiman itu adalah dikaitkan dengan as-salah itu sendiri, dikaitkan dengan kejayaan. Maka bagaimana seorang itu mahu berjaya kalau dia tidak solat? Jadi maknanya akhir zaman ni kalau kita nak berjaya dalam perjuangan, berjaya di dalam ujian, berjaya dalam fitnah-fitnah yang ada, datang dajjal, datang macam-macam, maka hendaklah kita sentiasa berada dalam keadaan solah. Macam itulah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada mari kita solat, mari menuju kepada kejayaan. Jadi untuk itu kita akan tengok sedikit ada apakah latihan-latihan, apakah perkara, proses-proses untuk kita melaksanakan solat daim ini. Latihan-latihan tamrin latihan. Dan latihan ini sebenarnya saya pernah sebutkan dalam siri amalan Mahdiin, antara yang peringkat awal. Cuba refer balik siri 1, 2, 3 yang awal, di mana saya menyentuh berkenaan solah sebagai benteng, solah sebagai benteng terakhir. Jadi di situ kita sebut kekuatan solah, solah yang sebenar, solah 5 waktu tu, dan solah-solah yang kita dirikan secara sunat. Di situ ada kekuatan pada khusyuk, dan kita dah bincang dah. Dia ada beberapa perkara dengan khusyuk. Jadi itu adalah asas kepada salatul daim. Sebab solat daim dia lahir daripada solah yang sebenar. Dia bukan dia terasing, dia lahir, malahan dia adalah lanjutan daripada solah yang kita lakukan setiap masa, setiap ketika itu. Jadi tolong rujuk kuliah itu, kuliah itu penting, terutama di akhir zaman. Amalan al-mahdiin, yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya tak ingat sampai berapa, ke berapa. Yang awal. Baik. Untuk kita membina solatul daim, ini solat di luar daripada solat yang kita lakukan biasa, kita nak membawa suasana dalam solat ke dalam kehidupan kita. Maka salah satunya ialah topiknya ialah mesti ada disebut tawajuh. Dalam solat kita ni, solat yang biasa ni, solat yang fardu ni, kita ada disebut tawajuh. Tawajuh ni maknanya salah satu perkara yang membina kekuatan kita, iaitu untuk khusyuk. Salah satunya tawajuh. Tawajuh ni adalah merupakan, kalau bahasanya kita kata menghadap. Kita berhadapan dengan Allah, menghadap Allah, itulah dari sudut bahasanya. Tapi dari sudut istilahnya, dari sudut bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis yang sahih. Apakah digambarkan oleh Rasul? Nabi bersabda bahawa Allah Azza wa Jalla akan sentiasa menghadap hambanya secara berdepan ketika solat, selagi hambanya tidak berpaling. Sekiranya hambanya berpaling, maka Allah berpaling daripadanya. Jadi Nabi menggambarkan, bila kita sentiasa merasakan kita berhadapan dengan Allah, kita latih diri kita supaya berhadapan dengan Allah, maka sesungguhnya Allah SWT akan sentiasa memerhatikan kita dengan khusus. Allah tahu kita, Allah memerhatikan kita, melihat kita, tetapi bila solat tu dia khusus. Dia lebih khusus lagi. Jadi apabila kita menghadap Allah dalam kehidupan ini, maka
kita akan melihat kebesaran Allah. Ini nombor satu. Jadi latihan salatul daim ini ialah nak melatih diri kita mengenal kebesaran Allah. Jadi itu yang kita hubungkan dengan af'al Allah, dengan sifat Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, dan juga dengan kita kata nama-nama Allah. Jadi latihannya ialah bagaimana kita ingin melihat sesuatu yang ada di hadapan kita, kehidupan kita hubungkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan pokok iman, asas kepada iman, iaitu mengiktikadkan, kita berpegang, kita meyakini bahawa hanya Allah sajalah yang maha besar, maha hebat dan agung tadi. Dan kita bila kita kata melihat kebesaran Allah, maka respon kita, maknanya reaksi kita ialah tunduk. Tawaduk, tadaruk. Tawaduk ni kita rendah diri ke Allah. Tadaruk ni kita memerlukan Allah. Jadi apabila kita bertawajuh kepada Allah, kita melatih diri kita menghadap Allah, seolah-olahnya bukan seolah-olahnya, sebenarnya berlaku kita yang tak perasan bahawa bila kita menghadap ke kanan, ke depan, ke belakang, makan, minum, kita nak merasa kita berada di hadapan Allah. Ni salatul daim, latihan dia kena bermula dengan kita nak merasai. Ini sebab tu dia bukan ilmu saja, dia kena ada rasa, perasaan. Dan perkara yang penting juga, apabila kita telah melatih diri kita untuk merasai kita di hadapan Allah itu, maka tak cukup kita ta'zim, kita mengagungkan Allah. Kita perlu ada perasaan respon daripada keagungan Allah. Tengok manusia, kita rasa keagungan Allah. Tengok binatang, rasa keagungan Allah. Tengok tumbuh-tumbuhan, tengok makhluk, tengok qada dan qadar. Kita ni senang, susah, bencana sebagainya, melihat keagungan Allah. Maka apabila kita melihat keagungan Allah, apa respon hati? Apa sifat hati? Untuk kita melihat keagungan Allah tadi, maka kita nak merasai dalam hati kita bagaimana rendahnya diri kita. Allah agung, Allah tinggi, kita rendah, kita hina, dan kita berhajat pada Allah. Jadi orang yang sentiasa merasakan dia hina di hadapan Allah, dia rendah di hadapan Allah, dan dia memerlukan kepada Allah, sudah tentulah dia akan terikat dengan Allah. Dia akan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hina, kita rasa hina, rasa perlu kan, maka akan sampailah satu perasaan kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua ini mesti terkumpul. Merasakan keagungan Allah, kita tengok besarnya, hebatnya Allah, kuatnya Allah kan, kita nak sebut, nak rasa. Kemudian selepas tu kita nak rasa kita perlukan Allah. Jadi kalau kita tak rasa perlukan Allah, maka sebenarnya kita belum lagi memproses diri kita untuk sebenarnya hakikat mendekati solah. Jadi solah ni, kenapa kita solah? Kita mula solah macam mana mula ni? Mulanya dengan kita niat kan. Kita berniat mula ni kan. Kita berniat. Niat ni maknanya apa? Kita nak tunduk, nak patuh, nak buat sesuatu kerana Allah, terniat. Jadi mula niat ni maknanya kita dah menghadap. Sebelum niat tu, sebelum kita berniat, kita menghadap Allah dulu, tawajuh dulu. Jadi tawajuh ni nombor satu. Jadi solah tu daim, yang ini kita nak bawa suasana solah yang ada di dalam hidup kita ini kepada kehidupan kita. Maka nombor satu, kita nak latih kita menghadap Allah. Walaupun kita sedang buat apa pun, kita sedang berhadapan dengan Allah, walaupun kita tak nampak Allah, kita tak nampak Allah, kita tak mendengar, tak boleh nak kesan Allah dengan fizikal kita ni, tapi hati kita nak rasa bahawa Allah sedang melihat kita. Dan bila kita nak rasai begitu, syuur perasaan itu, maka kita nak mengagungkan Allah. Tanda kita mengagungkan Allah apabila kita mula pasrah, menyerah, merendahkan diri kepada Allah tadi. Macam mana tanda kita merendahkan diri kepada Allah? Bila kita memerlukan Allah, kita rasa kita memerlukan Allah. Maka tidak cukup dengan kita mengagungkan Allah, tetapi mestilah kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Ini perkara yang pertama untuk kita latih. Jadi zikrullah betul, kita zikir kan, la ilaha illallah, subhanallah, kita baca, kita buat, tapi pada masa yang sama perasaan tu mesti ada. Apa perasaan dia bila kita zikir? Tuan-tuan,
kita zikir, kita nak rasa kita perlu Allah. Kita memerlukan Allah yang maha agung, memerlukan Allah yang maha hebat, yang maha sempurna. Kita rendahkan diri kita, kita rasa perlu Allah. Merasai memerlukan Allah tu perasaan kita. Itu sebab tu bila kita solat ni, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, contohnya kan, 4 rakaat tunai kerana Allah. Dan bila kita kata Allahu Akbar, mula-mula sebelum kita Allahu Akbar tu, sebelum niat tu, kita dah menghadap Allah tu. Tawajuh menghadap Allah. Jadi kita masa tu hati kita, fikiran kita tak pergi mana dah. Tak pergi mana. Kita menghadap Allah. Itu masa sembahyang. Lepas tu bila kita dah Allahu Akbar, kita rasa Allah agung, Allah yang maha besar, tak ada lain dah. Ini kita nak, suasana ni kita nak bawa keluar. Jadi bila dah rasa begitu, maka pada masa itu kita pun merasa memerlukan Allah. Memerlukan Allah. Ini latihan yang pertama. Macam mana nak rasa Allah hebat, Allah besar, kan? Kita berfikir senang je, simple. Kalau kita tengok mata kita ni, tengok mata kita kat cermin, kan? Siapa punya mata ni? Allah punya. Kalau Allah nak bagi mata kita buta, boleh buta. Boleh tak buta? Boleh buta. Allah nak bagi telinga kita pekak, boleh. Jadi kita melihat diri kita ni pun, kita dah melihat keagungan Allah. Jadi nak melihat keagungan Allah ni lebih cerah daripada cahaya matahari, lebih terang. Cuma kita tidak ikatkan apa yang kita nampak, nikmat Allah sebagainya, dengan Allah yang memberikan tadi, maka terputuslah. Jadi tawajuh ni maknanya kita mengikat, menghadap Allah. Ini latihan. Jadi kalau kita tengok sesuatu tu, makanan, contohnya makanan sedap, air sedap, kan? Contohnya ada air sedap nak minum, contoh kan. Air boleh minum, sedap, tapi katakan lidah kita pula kanser, kan? Kita punya kerongkong pula kena kanser, kan, contohnya. Jadi tentulah tak boleh nak minum. Macam biasa sakit minum, kan? Jadi kita nak rasai, ya Allah, Engkau bagi aku kesihatan. Jadi nak kenal kebesaran Allah ni tak susah. Tapi kita nak kena fokuskan. Jadi anak-anak pun sama juga. Dan kita kata dengan anak-anak kan, yang pertama sekali nak merasai kebesaran Allah ni, latihan dia, kita nak berfikir bahawa segala yang ada ni semuanya daripada Allah, semuanya milik Allah, kan? Nak berfikir macam tu, tak susah. Nak merasakan, nak berfikir, nak merasakan kebesaran Allah ni tak susah. Maknanya kita tengok satu, kita berfikir ini daripada Allah. Inna lillahi, ini daripada Allah, ini Allah punya, kan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit bumi semua kepunyaan Allah. Jadi bila kita kita kata berfikir kebesaran Allah tu, apa reaksi hati kita? Reaksi hati kita nombor satu, kita rasa kita perlukan, ya Allah, kalau Engkau tak bagi aku mata, aku tak boleh melihat. Ini sebenarnya latihan. Ni orang yang nak mula takarub dengan Allah ni. Jadi solatul daim ni, sebab tu kita solatul daim ni, dia membina makrifat kepada Allah. Kita kenal Allah sehingga bukan saja kita takarub pada Allah. Apa maksud takarub? Ini istilah orang yang nak membersihkan hatilah arifin, orang arifin, orang yang diberikan Allah pengetahuan, yang mengenal Allah. Jadi istilahnya takarub, dekat dengan Allah. Jadi dekat dengan Allah, jangan kita fikir macam kita dekat dengan kawan kita, sebab dekat dalam sudut fizikal. Nanti kita syirik nanti, wa'iyazbillah. Jadi dekat maknanya dekat dalam bentuk perasaan kita. Kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, kita rasa Allah dekat dengan kita. Itu perasaan. Kita rasa Allah dekat dengan kita. Kalau jadi maknanya bila kita nak solat daim, kita nak mengenal Allah, kita nak rasa Allah. Jadi macam mana nak rasa dekat dengan Allah ni? Latihan dia. Latihan dia tengok apa pun, nak rasa dalam hati kita, nak tahu, nak ilmu dengan ilmu. Kita bahawa ini daripada Allah, ini Allah punya, ini daripada Allah. Itu kita kena tengok. Jadi kita latihan ni. Tengok sesuatu, ni Allah punya. Tengok sesuatu, ni kuasa Allah. Tengok sesuatu, ni rezeki Allah bagi. Ni rezeki Allah bagi. Jadi kita tengok semua.
kita mengenangkan nikmat Allah tadi kan. Jadi senang, tak susah. Anak-anak pun sama juga. Kalau kita nak suruh anak-anak kita kenal Allah, macam itu juga. Dan tengok, bagi dia coklat kan, coklat. Coklat ke makanan ke bagi, suruh dia makan. Aik nak makan, kenapa tak baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita baca bismillah? Kenapa ibu kan? Sebab Allah bagi kita. Ni kan ibu bagi yang kita nampak ibu bagi. Tapi sebenarnya Allah yang bagi. Tapi kita tak nampak Allah, contohnya kan. Sebab Allah ni maha ghaib. Macam kita tak nampak angin mata kita tak nampak, contohnya. Angin kita tak nampak, jadi Allah lebih hebat daripada angin, lebih suci daripada angin. Jadi ini Allah bagi, kita ajar anak-anak kita. Jadi yang pertama sekali nak ajar bertawajuh dengan Allah ini ialah maknanya latihan untuk kita merasakan segala ni adalah kepunyaan Allah. Segala ni adalah milik Allah. Dan kita nak menghadap Allah. Menghadap Allah ni maknanya kita nak fokus kepada kekuasaan Allah tadi, kekuatan Allah tadi sebagai Ar-Razzaq, pemberi rezeki sebagainya atas segala yang kita lakukan. Ni kita kena buat ni. Sekali lagi ni tuan-tuan tengok air, nak minum air, jangan tengok air saja. Nak tengok, nak rasa, ya Allah Engkau bagi aku minum. Nak makan, ya Allah Engkau bagi aku makan. Nak bercakap dengan hati, perasaan, cakap dengan hati. Kita latih lama-lama nanti dia akan jadi biasa. Dia akan jadi kebiasaan. Okey. Apabila kita dah mula rasa Allah punya semua sekali, ni kita nak ni inti-inti nak kita nak membuat proses latihan solatul daim ni. Bila kita dah merasa Allah semua kepunyaan Allah, maka ketika itu akan lahirlah satu perasaan. Mesti lahir perasaan ni. Apa perasaan ni? Tadaruk. Kita perlukan Allah. Kita perlukan Allah. Kita perlukan Allah. Kalau kita tak perlukan Allah, maka sudah tentulah kita ni bodoh dan jahil. Jadi kita perlukan. Apa bukti kita perlukan Allah? Apa bukti kita perlukan Allah? Sebagaimana kita perlukan mata untuk melihat, kita lebih memerlukan Allah untuk memberi mata kat kita. Allah memberikan mata pada kita. Kalau kita memerlukan telinga untuk mendengar, lebih kita memerlukan Allah memberikan telinga untuk mendengar. Nampak? Jadi kita perlukan Allah lebih lagi. Sebab kita bukannya perlu mata je, kita perlu semua sekali. Inilah orang yang boleh sampai kepada tahqiq ilmu dia. Tahqiq bil ilmi, kan? Ilmu dia telah tetap mantap. Dia boleh merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan dia. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan mata dia, telinga dia. Maka dia rasa apa? Dia rasa adamun nafsih. Dia rasa diri dia tak ada dah. Yang ada hanyalah Allah. Itulah orang yang disebut al-wasil. Al-wasil ni apa? Orang yang dah sampai pada Allah. Jangan kita sebut sampai ni maknanya macam kita fizikal. Kita sampai kat rumah begitu, tak. Allah tidak ada fizikal. Laisa kamislihi syai'un, kan. Allah tak sama dengan apa yang kita bayangkan, tak sama. Jadi maksud wasil ini ialah telah timbul satu tahqiq bil ilm. Bil ilmihi. Telah tahqiq ni mantap ilmunya wa syu'urih dan perasaan dia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu lah yang ada, dia tak ada. Itu maksud wasil. Jadi ma'rifatullah ni, ma'rifat ni, kita kenal Allah ni, maknanya kita bila kenal Allah, kita akan menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah, takarub lah, mendekati Allah. Dan mendekati Allah bukan fizikal, mendekati dengan hati. Hati rasa Allah yang menjadikan. Hati rasa Allah maha berkuasa. Itu takarub. Hati rasa Allah kuat, maha kuat. Hati merasai Allah SWT yang memberikan rezeki. Hati merasai. Kita pun takarub dengan Allah. Takarub maknanya kita mula rasa Allah ada, Allah Tuhan, kita hamba. Itu takarub. Selagi kita rasa Allah Tuhan, kita hamba, itu maknanya kita takarub, maknanya perasaan. Ini mengenal Allah, dia akan mendekatkan kita dengan Allah. Ini kunci ma'rifatullah lah. Jadi apa sebenarnya yang kita nak daripada kenal Allah ni? Kita nak dekat dengan Allah, takarub. Ibadah apa semua tu
Tanpa makrifat, dia tak dekatkan kita dengan Allah. Itu masalah. Jadi apabila kita merasai Allah yang maha agung, maha itu, maknanya kita takarub dengan Allah. Rasa rasa. Bukan fizikal, rasa. Perasaan kita. Kita rasa Allah sayang kita, kita takarub dengan Allah. Kita mengenal Allah ni, maknanya kita mula kita takarub kepada Allah. Tetapi istilah orang arifin, orang-orang yang kenal Allah ni, lepas takarub dia sebut wusul. Wusul ni apa? Sampai. Tapi jangan kita bayangkan sampai macam fizikal juga. Jangan, bukan fizikal sampai. Sampai maknanya apa? Apa maknanya sampai? Apabila dia merasai diri dia tak ada. Apabila dia merasai makhluk ni tak ada. Yang ada hanya Allah. Wahdah. Allah sahaja yang ada, maka itu maknanya dia sampai ke Allah. Jadi macam mana nak faham? Dari bahasa kita lah. Kita buat bahasa senang. Kalau kita pergi sekolah pondok ke sekolah Arab, kita baca kitab ni, bahasa dia tu bahasa lama sikit kan. Jadi bahasa lama susah faham. Bahasa kita, apa maksud kita sampai? Apabila kita tak merasai, apabila kita hanya merasai Allah sahaja yang ada. Kita rasa bukan tahu. Tahu memang kita tahu. Hakikatnya Allah sahaja kan. Wajibul wujud yang ada. Tapi ini rasa Allah sahaja ada. Kita pun tak ada. Makhluk semua tak ada. Habis makhluk ni apa dia? Yang depan kita ni apa dia? Diadakan. Saya tak hidup, saya dihidupkan. Saya tidak mendengar, saya didengarkan oleh Allah. Allah bagi pendengaran. Saya tak melihat, saya diberikan penglihatan oleh Allah, mata. Allah bagi mata. Jadi orang yang merasai dia tak ada dah. Dia dah tak ada, yang ada hanya Allah. Wahdah. Allah sahaja yang ada. Itu dia wusul dia panggil. Ini dari sudut orang-orang arifin. Ini istilah. Jadi prosesnya ke arah situ. Kita kenal Allah sehingga kita merasai bahawa hakikatnya kan hanya Allah yang ada, yang lain kan hakikatnya tak ada. Hakikatnya tak ada. Jadi yang ada ni apa? Yang ada ni Allah yang adakan. Ini apa ni? Allah yang jadikan. Ini apa pula? Ini Allah yang cipta. Jadi kalau kita kuat, Allah yang bagi kekuatan. Sebab tu dalam Quran kata, bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar. Bukan kamu yang melakukan sesuatu tu, Allah yang melakukan. Sebab apa? Allah yang melakukan. Sebab Allah yang menjadikan apa yang ada tu. Ini orang yang al-wasil. Wasil ni apa? Orang yang sampai ke Allah. Sehingga peringkat dia mentauhidkan Allah. Maka barulah dia boleh mentauhidkan Allah. Dia mengesahkan Allah dalam segala hal. Barulah dia boleh berubudiyah. Ubudiyah lillahi wahdah. Dia boleh beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah semata-mata. Dia sembahyang Allahu Akbar bukan dia yang sembahyang, Allah yang bagi dia sembahyang, Allah yang berkehendak dia sembahyang. Nampak? Jadi dia tak rasa dia punya, dia rasa Allah punya. Jadi dia terus tawaduk, terus dia rasa tadaruk. Tadaruk ni apa? Dia rasa memerlukan Allah. Barulah lahir disebut ubudiyah lillahi wahdah. Kalau tak kita belajar teori ni. Ni saya cakap dalam bahasa yang mudah lah ni. Saya cuba cakap bahasa mudah supaya mudah-mudahan kita boleh faham, kita boleh amalkan. Ini jadi maknanya solat uddaim ni, solat yang berterusan ni, kita nak bawa suasana dalam solat yang sebenar ke luar solat. Jadi apa suasana yang ada tadi? Kita bermula dengan tawajuh. Tawajuh ni kita menghadap Allah. Kalau di solat biasa kita menghadap kiblat. Rukun ni mesti menghadap kiblat kan? Menghadap kiblat. Kalau kita tak menghadap kiblat, sah sembahyang kita? Tak sah, kena menghadap kiblat. Itu kalau rukun sembahyang tadi tu kan. Jadi sebelum niat kena menghadap kiblat dulu. Tapi dalam hati kita, dalam pemikiran kita, bukan kita menghadap kiblat tu. Dalam hati kita, dalam pemikiran kita menghadap Allah, tawajuh kepada Allah. Betul. Jadi solat uddaim ni, solat yang berterusan ni, yang mendalam, yang berterusan ini, bukanlah hati itu menghadap kiblat, tetapi hati itu menghadap Allah. Maka apabila hati kita menghadap Allah, saya ulang balik bila hati kita menghadap Allah, maka kita merasailah bahawa Allah inilah Tuhan punya, Allah inilah Raja, Allah inilah pemilik, semua dia. Kita tak ada apa. Jadi mula-mula kita rasa Allah Maha berkuasa, Allah Maha penyayang, Allah Maha memberi rezeki. Kita rasa macam itu kan. Kita pun mula
kan, mula mendekati Allah, barulah kita boleh mendekati Allah. Bila kita kenal perbuatan dia, ini perbuatan Allah ni, hakikatnya gitu, hakikatnya, the essence, ini perbuatan Allah, ini sifat Allah ni, ini nama-nama Allah ni, kita kenal dia, maka mulalah kita berjalan mendekati Allah. Satu-satu kita mendekat. Sebab nak dekat Allah bukan dengan fizikal. Tak boleh dengan fizikal kan. Syirik. Mana boleh dekat Allah dengan fizikal. Allah kat mana? Tiba-tiba ada orang kata Allah kat langit. Ada orang kata Allah kat mana-mana ada kan. Jadi kita samakan Allah dengan apa namanya fizikal. Tak boleh mensyirikkan Allah. Kita nak Allah SWT ni kan, kita tak boleh tempatkan dia, masakan dia, tak boleh. Dia di luar daripada masa. Kita ada masa, kita ada tempat. Jadi jangan kita fikir tempat dan mana sebagainya. Jadi kita, kalau habis macam mana ayat-ayat yang mengatakan Allah ada di aras seperti atas semuanya, kita serah ke Allah. Tak payah kita fikir hak tu. Tak payah fikir dalam-dalam. Biarlah ulama' fikir, tak apa. Ulama' fikir, dia berdebat tak apa. Kita ni awam-awam biasa-biasa ni fikir kan, Allah Subhanahu Wa Taala maha besar, maha hebat. Allah nak menunjuk ketinggian dia. Okey. Jadi sebab itulah dalam solat uddaim ini kita nak merasai kebesaran Allah dulu. Kita menghadap Allah. Bila kita menghadap Allah, tawajuh tadi, hati kita kan merasai sedang menghadap Allah. Walaupun kita tak nampak Allah. Tak nampak Allah. Siapa yang nampak Allah? Syirik dia. Hati kita akan mampu, Allah akan tunjuk. Kemudian lepas tu kan, dia merasai Allah melihat dia kan, bukan fizikal merasai. Maka ketika itulah dia rasa dia hina. Bila dia menghadap Allah, dia rasa dia hina. Macam kita menghadap raja contohnya, menghadap raja hebat sebagai contohlah kan, kita rasa diri kita ni rakyat rendah. Kita menghadap Allah, kita rasa kita hamba. Bila kita rasa kita hamba, maka kita rasa timbul satu perasaan. Ini mesti ada, wajib ada ni. Ini perasaan hati kita in response to kan. Bila kita menghadap Allah, bertawajuh, timbul in response to kan. Bila kita menghadap tadi, hati kita ni akan merasa apa? Merasa memerlukan Allah. Saya sebut tadi kan, macam mana nak rasa pula Allah? Senang aja. Kalau kita perlu mata kan, maka Allah yang menjadikan mata kita, Allah yang memberikan kesihatan pada mata kita. Hak macam ni nak kena pakai kacamata dah rabun. Tak jaga mata, tak jaga nikmat, Allah tarik nikmat. Bila kita tak jaga, Allah tarik kan. Jadi maknanya nak sebut sini, kalau kita perlu tangan, Allah yang menjadikan tangan kita. Jadi sebab tu sebut ni, bila orang dah mula menghadap Allah, mengenal Allah tadi, maka dia akan berjalan satu-satu sifat Allah dia boleh kira, dia boleh hisap. Dia boleh rasa. Dan kemudian lepas tu kan, dia akan sampai kepada Allah. Macam mana maksud sampai kepada Allah dalam bahasa mudah kita ni? Bila sampai kepada Allah ni, apabila dia tak rasa lagi dah dia hidup. Aku tak hidup, tapi aku dihidupkan oleh Allah. Itu maknanya dia rasa sebenarnya dia tak ada. Sebenarnya aku tak ada. Sebenarnya hakikatnya aku tak ada, tapi aku diadakan oleh Allah. Aku tak kuat, aku diberikan kekuatan oleh Allah. Aku tak ada ilmu, tapi Allah memberikan aku ilmu. Macam itu kan. Jadi orang yang dah sampai ke Allah, dia tak rasa dah dia ada, tapi dia rasa semua tu Allah. Maka bila dia menyembah Allah, bila dia beribadah, dia baru fokus kepada Allah yang menjadikan dia tadi. Allah yang menjadikan dia. Jadi ini antara perkara-perkara asas dalam solat uddaim. Antara perkara yang basic-basic lah, asas-asas. Jadi kita rasa keagungan Allah, dan kemudian kita rasa memerlukan Allah. Maka bila kita menghadap Allah juga, maka pada masa itu kita akan nombor dua. Nombor satu, kita rasa pasrah, kita rasa kebesaran Allah, kita memerlukan Allah. Ini perasaan, ini latihan yang kita kena buat untuk melaksanakan solat uddaim, iaitu solat yang kita bawa suasana dalam solat yang sebenar kepada solat di dalam kehidupan kita. Kemudian maka dia akan nombor dua ialah apabila dia mula bertawajuh kepada Allah. Nombor satu, pasrah tadi, dia rasa kebesaran Allah, dia rasa memerlukan Allah. Itu nombor satu, daripada tawajuh. Nombor dua, dia akan nampak kekurangan dia, dosa dia. Allah bagi mata kat dia, dia guna mata buat maksiat. Allah bagi telinga kat dia, dia guna telinga buat maksiat. Allah bagi tubuh badan dia, dia guna tubuh badan dia untuk buat mungkar. Jadi dia mula melihat kelemahan dia, dia mula melihat keaiban dia, kehinaan dia. Maka orang yang bertawajuh kepada Allah tadi,
Saya punya ni ada masalah sikit gigi. Orang yang bertawajuh pada Allah tadi, kan, maka dia akan melakukan proses mu'alajah al-uyub. Jadi bila kita mula terikat dengan Allah, kebesaran Allah, bila kita merasakan bahawa kita memerlukan Allah, maka timbul satu perasaan, Allah dah bagi kat dia macam-macam dah. Semua yang ada kat dia ni Allah bagi dah semua-semua. Tapi kita pula ni ada kelemahan. Mata guna macam-macam, telinga guna macam, subhanallah, 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 maha suci Allah daripada kelemahan. Kita yang lemah. Maka ketika itulah kita akan mu'alajah, kita akan buat proses apa? Merawat keaiban kita, merawat kelemahan kita, merawat dosa-dosa kita nak buang lah, macam itu. Jadi bila kita bertawajuh dengan Allah, kita lihat kebesaran Allah, kita melihat kita memerlukan Allah, kemudian kita akan nampak kelemahan kita, maka kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, kita bertaubat. Jadi proses tawajuh ni membawa kepada taubat. Jadi solatul daim itu yang digambarkan, kita nak bawa suasana solat keluar ke dalam hidup kita ni, keluar kepada kehidupan kita biasa ni. Suasana yang pertama setelah kita yakin dengan kebesaran Allah, tahqiq dengan kebesaran Allah, ilmu kita, kita mantap ilmu kita tadi, dan setelah kita rasa perlu Allah, bila kita dia hebat, tentu kita perlukan dia, kan. Kita hina, tak ada apa-apa. Nak makan pun kita perlukan Allah, nak minum pun kita perlukan Allah, nak bernyawa, bernafas, perlukan Allah. Setelah kita merasa begitu, maka Allah bagi dah kat kita macam-macam ni, kita tahu Allah bagi dah, maka kita melihat kelemahan kita. Kelemahan kita, apa kelemahan kita? Kelemahan kita ni, nombor satu, kerana kita masih lagi mensyirikkan Allah. Syirik nombor satu. Kelemahan nombor satu, syirikkan Allah. Syirik ni apa? Maknanya kita ada benda yang kita sayang lah. Kita dah kata Allah saja yang ada tadi, tiba-tiba ada benda yang kita sayang lebih daripada Allah, atau sama dengan Allah. Kita sayang diri kita lebih daripada kita sayang Allah. Kita sayang harta kita lebih daripada sayang Allah. Ini semua keaiban, ini semua kelemahan, dosa-dosa kita. Tak kira dosa yang zahir atau dosa yang batin, yang hati. Dosa hati ke dosa fizikal kita, zahir tadi, semua adalah kelemahan. Maka untuk itu kita melihat dalam diri kita ini ada hawa nafsu, ada syahwat, ada macam-macam, bisikan syaitan. Maka kita pun melakukan proses mu'alajah al-uyub. Jadi solat ud-daim ini, solat yang berterusan ini, ialah proses kita memperbaiki diri kita. Latihannya apa? Latihannya kita kena ada masa-masa tertentu tengok kelemahan kita. Kena ada lah. Janganlah kita ingat kita okey dah, aku dah PhD dah okey dah, settle semua. Aku dah jadi imam dah boleh ni, aku dah settle dah. Siapa yang rasa diri dia settle, diri dia okey, tak ada dosa, tak ada lemah, maka itulah dosa. Itulah dosa. Kenapa? Dia rasa ujub diri dia dengan yang lain. Ujub ni apa? Rasa diri baik. Rasa diri baik. Itu satu dosa. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Ditanya oleh salah seorang sahabiah, salah seorang sahabat perempuan, sahabat-sahabat yang ada yang wanita. Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, ketika manakah seorang itu menjadi jahat? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, seseorang tu menjadi jahat ketika dia rasa diri dia baik. Bila kita rasa diri kita baik, itu sebenarnya itu kalau tak sampai wujub pun, dia dah mula masuk ke wujub. Macam itu. Jadi dah jahat dah. Jadi sebab itulah orang yang hamba ni, kita hamba kan, hamba ni banyak dosa. Yang maksum hanyalah rasul-rasul. Para rasul-rasul, dia maksum lah. Nabi Muhammad, maksum lah dia. Itu pun ada kesilapan, ada, cuma Allah betulkan. Kita kesilapan tak ada betulkan, kita kena bertaubat, kan? Jadi bila kita kata solat ud-daim ini, ialah kita nak melihat, merawat rawasib jahiliyah. Apa rawasib jahiliyah ni? Contohnya kan, contoh rawasib jahiliyah. Apa dia rawasib jahiliyah ni? Segala perkara-perkara yang terputus daripada Allah dalam hidup kita, kegelapan-kegelapan yang terputus daripada Allah, itu semua jahiliyah.
kita nak kena rawat dia, kena buang lah macam itu. Jadi untuk itu, apa latihan dia? Yang pertama tuan-tuan, untuk melakukan solat udaim ini kita kena latih supaya dia betul-betul berkesan dari sudut tarbiyahnya, dari sudut suluknya, perjalanan menuju kepada Allah. Apa latihan dia? Kita kena ada masa muhasabah, masa untuk muhasabah. Jadi kita kena ambil satu masa, kita kena duduk diam-diam, duduk diam, dan kemudian kita duduk tu, kita diam, kita lepaskan diri kita pada Allah, seolah tak payah buat apa-apa. Tak payah buat apa namanya, kita diam macam tu kan. Duduk diam. Masa bila nak buat ni? Orang kata malam-malam hari ke, siang-siang hari ke, masa tuan-tuan, kita tengok masa bila nafsu kita buat jahat. Kalau orang suka main game tu, masa nak main game tu, selalunya pukul 12 sampai 1 free, kan? Lunch time. Masa lunch time tu, kita bukan makan, main game. Contoh. Main game melalaikan. Masa tu kita kena duduk sekejap. Letak game tepi, duduk. Ni kita nak latih. Nak latih ni. Ni saya sebut ni Al-Mahdi ni, saya bukan sebut orang biasa. Saya cakap ni pada tuan-tuan perempuan yang nak baiki diri duduk dalam tarbiyah ni. Bukan orang biasa-biasa baru nak dengar ceramah ya. Kalau tuan-tuan setakat nak dengar ceramah, banyak ustaz-ustaz lain lagi. Banyak orang bagi ceramah, boleh dengar. Tapi kalau kat sini ni nak tarbiyah diri dia. Nak dengar saya punya cakap ni yang orang nak baiki diri. Ketika mana kita buat maksiat, selalu masa kita buat maksiat, sebab tu kita suruh muhasabah. Katakanlah kita selalu buat maksiat pukul 10, pukul 8 sampai pukul 10. Kita tengok TV ataupun main game. Masa tu kita muhasabah. Tutup mata kita, relax, diam, tangan kita menggigil lah nak main game. Menggigil. Tutup mata kita. Duduk diam, kita pasrah ke Allah. Lepaskan diri kita pada Allah. Tu masa selalu kita buat maksiat tu, tutup diam. Kemudian kita akan dapati bila kita diam tu, apa jadi? Nafsu kita ni, game. Bola. Ni kan. Dia akan suruh kita, merokok contohnya. Kalau orang yang merokok lah. Lepas makan, merokok contohnya. Lepas makan, merokok. Kita dah biasa. Lepas makan, mesti tarik. Serombong time. Lepas makan, duduk dalam tandas. Serombong time. Lepas makan, serombong time, kita duduk sekejap. Ini mujahadah. Masa nak buat tu yang kita buat. Masa yang kita nak kita duduk kejap. Kita tutup mata kita. Nak baca zikir pun boleh. Nak duduk diam saja pun boleh. Duduk diam. Kita pasrah, lepaskan pada Allah. Masa tu kita tunduk ke Allah, lepaskan pada Allah. Tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas. Kemudian kita akan dapati masa tu nafsu kita, diri kita sendiri, dia kata apa? Main game. Merokok lah. Kita macam, dia bukan cakap kita dengar, dia perasaan kita ni. Dia akan mengajak kita untuk buat tabiat buruk kita masa tu. Sentap, memang kena sentap. Dia akan mengajak kita kepada tabiat buruk. Kemudian pada masa itulah kita baru tahu, rupanya kuatnya nafsu aku ni nak lawan aku ni. Baru kita tahu kuat rupanya, sebab tu aku tak boleh tinggalkan dosa ni. Jadi bila kita solatul daim ni, mu'alajah ni, nak melakukan rawat keaiban ni, ketika mana kita kena muhasabah? Masa bila aku suka buat maksiat ni? Contohnya maksiat suka mengumpat. Bila jumpa kawan-kawan ni, masa tu kita mengumpat. Ketika kita jumpa dengan kawan-kawan, kita diam aja. Jangan fikir, jangan apa, diam je. Diam. Masa tu lah kita diam tu, telinga kita akan mendengar, mata kita akan melihat. Kalau kita tutup mata tak nampak lah. Mata melihat semua, otak kita berfikir, hati kan nak buat maksiat tu, nak buat.
Masa itulah kita ikatkan diri kita dengan Allah. Masa nak buat maksiat tu, kita duduk kejap. Sakinah, dia minta maaf, tama'ninah. Jadi solat daim ini kita nak latih diri kita buang kejahatan-kejahatan dosa kita tu, iaitu tama'ninah. Kita nak merasa tenang bersama Allah. So ni kena lawan, hak lawan. Ni nak lawan Dajjal ni. Kita kena lawan Dajjal. Tentera Dajjal nak datang ni kan. Kita kena ada kekuatan. Kekuatan yang pertama diri kita sendiri kan. Kita tutup mata. Susah tak? Susah. Ni susah. Tapi kita kena buat. Kita nak hidupkan solat. Di luar daripada sembahyang kita tu, kita nak hidupkan solat tu daim tadi. Maka kita buat. Duduk diam-diam. Nak zikir pun tak apa. Tak nak zikir, duduk diam saja pun tak apa. Tapi apa yang saya nak suruh tuan-tuan, puan-puan, yang kita nak rasa lah. Apa kita rasa masa tu? Kita nak rasa kuatnya dorongan nafsu kita untuk suruh kita bermaksiat. Suruh kita buat satu kelemahan, kemungkaran. Masa tu kuatnya, menggigil. Tapi kita jangan buat, kita tahan. Diam. Astagfirullah. Kalau tak nak sebut pun tak apa, diam je. Maka kita akan, jika kita boleh buat lama-lama, maka selepas tu lama-lama keinginan, energi, kekuatan dunia, nafsu, lama-lama dia akan lemah. Masa tu kita boleh menguasai, iman menguasai. Ini mujahadah lah ni. Nak masuk syurga kan, nak dapat Jannatul Firdaus, nak dapat redha Allah, kena lawan. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad itu ialah yang lawan diri dia sendiri untuk taat ke Allah. Tapi ramai kiai-kiai yang hisap rokok daun. Nak sebut kat sini kan, saya tak cakap rokok tu maksiat ni. Ada orang tulis rokok maksiat. Saya kata kalau nak buang rokok, sebab ini ijtihad masing-masing lah. Kalau ada orang kata ijtihad merokok ni makruh, tak apa, makruh. Kalau ada orang kata merokok ni haram kan, tinggalkan. Tapi nak sebut kat sini, saya tak nak pergi kepada perbezaan pandangan tu. Kalau boleh kita usahakan tinggalkan. Kenapa? Sebab dia ada syubhah. Jadi syubhah ni Nabi suruh tinggalkan. Apa syubhahnya? Ada orang kata baik, ada orang kata buruk. Jadi tak tahu, al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang halal tu baik, jelas. Yang haram tu pun jelas. Jadi wa bainahuma, antara dua tu ada syubhat kata Nabi, tinggalkan. Jadi tinggalkan. Kan kita nak bina kekuatan kan, tak apa. Tapi saya sebut sini dosa-dosa kita. Jadi ketika kita berdiam diri, masa kita nak buat maksiat tu kita diam, duduk diam. Maka itulah kita rasa satu perasaan, kita nak serah diri ke Allah. Kenapa aku nak tinggalkan benda ni? Kerana aku nak serah diri aku kepada Allah. Sebab aku perlukan Allah. Sebab aku hajat kepada Allah. Hidup aku ni hajat kepada Allah, perlukan Allah. Jadi aku nak serah, aku serah, pasrah. Kan? Kita lembikkan hati kita, lembikkan diri kita ni untuk buat maksiat masa tu. Serah ke Allah. Allah nak bagi apa, nak buat, kita serah. Gitu. Inilah juga disebut sebagai uzlah syu'uriyah. Kita mengasingkan perasaan kita daripada perkara yang merosakkan. Inilah antara hakikat solatul daim. Antara hakikat solatul daim. Maknanya solatul daim itu bukan zikir berterusan saja. Dia ada perasaan dia. Perasaan yang kita nak kontrol ni. Tapi jadi orang yang mengikuti ini, dia akan ada kekuatan lah. Kan? Kekuatan, baru boleh jadi mujahid, baru boleh menjadi mukarrabin, baru boleh Allah bagi untuk menjadi wasilin. Sebab dia boleh menguasai dia punya nafsu dia punya kejahatan tadi. Jadi hakikat solat sebenarnya bukanlah hanya kita baca Quran, Fatihah, baca sebagainya. Tetapi hakikat solat ialah kita sembah Allah, puji Allah, agungkan Allah. Dan kemudian kita tinggalkan apa yang Allah tak suka.
Barulah jadi solat tu, innas solata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Macam itu kan. Solat mencegah fahsyak dan munkar, barulah jadi kan. Kalau tak jadi. Jadi solat yang sebenar tidak hanya menggerakkan fizikal dia, rokok, sujud sebagainya, mengerjakan rukun-rukunnya, tetapi solat yang sebenar itu ialah bersatunya indera kita, tubuh kita, indera kita, panca indera kita, untuk sentiasa mengagungkan Allah, memuji Allah dengan kalimah-kalimah penyaksiannya, la ilaha illallah contohnya. Dan kemudian pada masa yang sama dia akan berubudiah, tunduk pada Allah, ibadah pada Allah, berbakti pada Allah. Lebih kurang begitulah. Jadi barulah dia akan jadi ubudiah lillahi wahdah. Jadi kita tengah semayang, kita kata saya semayang ni sembah Allah, saya puasa sembah Allah, saya zikir sembah Allah. Tengah maksiat, saya bermaksiat, adakah kita menyembah Allah? Tak, kita menyembah nafsu. Rupa-rupanya yang maksiat yang kita buat tu, kita menyembah nafsu rupa-rupanya. Jadi tidak dapatlah ubudiah lillah wahdah tadi. Tak dapatlah ibadah hanya kepada Allah semata-mata, tak jadilah. Bayangkan kalau Dajjal datang, maka maksiat kita itulah yang akan menjadikan kita pengikut Dajjal. Iyazbillah min zalik. Maksiat kita tu, kelemahan kita tu. Jadi kita kena baiki kelemahan kita. Ada orang kelemahan dia apa? Contohnya, ada orang kelemahan dia baran, mudah marah, mudah emosi, tak stabil. Kalau berlaku benda yang dia tak suka je, tak stabil. Dia marah, dia baran, dia kecau orang. Ni kelemahan. Perlu tak diproses? Perlu. Kita tidak boleh ada emosi yang tak stabil. Kita kena emosi kena stabil aja. Sebab tu dia suruh buat zikir banyak-banyak kan. Solat banyak-banyak, Quran banyak-banyak, contoh, supaya kestabilan iman kita menjadikan kita stabil. Ketika emosi tak stabil, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, bisikan, ataupun dikuasai oleh tabiat buruk kita, maka ketika itulah kita terputus dengan Allah. Sebab tu semayang ibadah ke Allah, puasa ibadah ke Allah, dikatakan baca Quran kita nak ibadah ke Allah. Tapi tiba-tiba maksiat kita main game kerana Allah tak? Ada niat tak? Sahaja aku main game kerana Allah Ada niat? Ada juga orang niat macam tu kan. Tapi betul tak? Ada juga orang mencuri. Ada orang mencuri kerana Allah? Tak ada. Ada orang berzina kerana Allah? Tak ada. Kenapa maksiat tak boleh kerana Allah? Sebab Allah larang. Allah larang kita, tiba-tiba kita buat kan. Dia tak kena lah tu kan. Jadi simple je. Jadi kita tengok kita nak kena ada perasaan bila kita berada dalam, kita cuba cek dalam hidup kita sehari ni, masa bila kita lemah, masa bila kita lalai, masa bila kita kurang dari keimanan, masa bila kita buat maksiat, masa bila kita buat benda-benda yang Allah tak suka. Masa itulah kita duduk diam. Masa tu kita muhasabah. Masa tu kita buat la ilaha illallah, nak zikir pun boleh, nak fikir pun boleh. Ataupun kalau kita tidak ada masa-masa tertentu, ketika nak buat maksiat, ketika kita tarik diri kita kejap. Ni maksiat ni, astagfirullah. Kita pun diam. Bila kita diam aja, diam saja. Tak zikir pun boleh, diam saja, diam aja. Ketika itulah kita akan rasa, nafsu kita ni meronta-ronta. Nak kita pegang. Nak buat kita pegang. Okey. Kalau tak susah nak buat ketika itu, ketika nak buat benda susah, maka cari masa-masa yang lain. Masa-masa yang pun tak apa, malam pun tak apa, pagi-pagi sebelum subuh pun tak apa, buatlah masa lain. Kita diam sekejap, kita renung kelemahan kita. Maka ketika itulah kita akan lihat rupanya aku ni masih lagi dikuasai oleh nafsu, masih lagi dikuasai oleh syahwat aku contohnya. Maka kita berkata, rupanya aku termasuk dalam kategori orang-orang yang sesat lagi. Aku ni sesat lagi rupanya. Islam dah, tapi sesat. Sesat apa? Sesat jalan. Kita dah Islam, tapi sesat jalan. Apa jalan yang kita pilih ni? Sekejap kita ambil jalan iman, sekejap kita ambil jalan Islam, sekejap pula kita ambil jalan maksiat, sekejap pula kita ambil jalan mungkar.
Sekejap kita ambil ibadah semayang betul-betul menangis. Sekejap pula kita buat ambil ibadah maksiat pula. Ngumpat kat orang, ngumpat dan sekejap. Jadi kita jalan, kita sesat rupanya. Baru kita perasan, ya Allah, ampunkan ya Allah. Beri hidayah pada aku ya Allah. Ini solat daim tu dia akan membina kekuatan untuk kita muhasabah. Muhasabah. Jadi bukanlah zikir aja. Zikir ni bukan solat. Dia bukan zikrul daim. Zikir yang berterusan. Sebab tu ada orang zikir macam-macam buat zikir, tapi dia buat maksiat juga, tak boleh tinggal. Sebab tu saya sebut darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan perkara yang merosakkan itu lebih utama daripada menambah yang baik-baik. Lebih utama. Jadi kita dah buat baik aja, tapi yang jahat kita buang. Tak jadi kan, tak jadi. Jadi akhir zaman kena buat dua-dua. Sebenarnya buat yang meninggalkan yang jahat ni lebih utama. Muqaddamun, lebih diutamakan. Jadi itu insya-Allah nanti kita sambung lagi Kita sambung lagi. Ada banyak lagi ni kan. Latihan-latihan untuk solat daim. Siapa yang masuk lambat, tolong tengok daripada mula. Takut tak faham, takut salah sangka ke apa. Tengok daripada mula insya-Allah. Kita buat daripada mula tadi kan. Boleh ulang lagi sekali lah, tengok mudah-mudahan. Sebab kita bukan nak untuk, saya bukan ceramah untuk supaya tuan-tuan dapat jadi alim ke apa kan, ataupun jadi orang banyak ilmu. Tak, saya cakap ni untuk nak tarbiyah diri kita, nak buat terus. Apa yang kita dengar nak buat terus. Kalau tak buat, fitnah pada kita. Fitnah pada kita. InsyaAllah. Itulah insyaAllah sikit sebanyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allah beri kekuatan kat kita untuk sama-sama faham. Terutamanya bahagian tajuk-tajuk yang akhir-akhir ni saya banyak tekan tu berkenaan basirah. Siapa-siapa yang tak dapat lagi tajuk tu, tolonglah tengok balik. Mudah-mudahan lah. Bukanlah saya kata saya orang yang baik, orang yang penceramah baru, bukan. Tapi ilmu yang Allah bagi tu kita ambil sebagai panduan lah. Mudah-mudahan insya-Allah. Sebab Dajjal, tenteranya semakin menguasai, kita semakin menuju ke kemuncak dia. Kemuncak tekanan, kemuncak ancaman, kemuncak semuanya. Kita sedang menuju pada kemuncak. Kemuncaknya mungkin orang Islam akan berpecah, lepas tu akan ditangkap, akan macam-macam lah. Silap-silap kita nak buat tak boleh lah masa tu. Sesat dia kata. Nyari jalan sesat dia kata. Ni dah jalan sesat dia kata tak boleh. Dia akan ada akan keluar. Kemudian sampai peringkat orang Islam berbunuhan antara satu sama lain. Sebab tu kita nak kena. Sebab tu ada hadis tentang jika ada orang nak bunuh kamu, jangan jadi macam jadilah seperti anak Adam yang satu lagi tu kan, yang dibunuh kan, sebab dia tak angkat tangan lawan sahabat dia. Orang Islam nak bunuh dia, jadi dia low profile lah. Kenapa hadis tu keluar? Sebab akan sampai waktu tu nanti. Bila waktu tu? Tak lama lagi. Jadi sebab tu kita nak kena bina kekuatan diri kita. Bina diri kita sehingga betul-betul kita bersama dengan hidayah Allah. Aku liqali haza astaghfirullahalazim. Insya-Allah jika ada kesempatan, ada rezeki daripada Allah, kita sambung besok. Bagaimana kita nak melatih diri kita untuk membina kekuatan solatul daim. Solat terus menerus di luar daripada solat yang sebenar. Solat sebenar tu solat yang wajib tu, yang fardu tu kena buat, jangan tak buat pula. Satu kena buat, solat sunat kena buat. Solat sunat apa? Ba'diyah, qabliyah kena buat. Solat sunat tahajud kena buat. Solat duha buat, witir buatlah, itu semua kena buat. Tapi nak sebut sini, selepas daripada kita solat itu, kita bawa suasana itu keluar, itu solatul daim. Solat yang berterusan. Ni kita bincang ni, macam mana kita nak lakukan. Jadi bagi mereka yang baru pertama kali ataupun baru masuk, cuba ikut yang sebelum ni. Mudah-mudahan kita nampaklah keadaan, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wanjil muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyim wa nas'aluka al-'afata min kulli baliyah wa nas'aluka tamaman ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qala min zalika ya ni'mal mujib. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah tuan-tuan tolong doa. Ada di kalangan kita yang tak sihat, ada di kalangan kita yang aksiden dan sebagainya, ada di kalangan kita sakit-sakit. Tolong doalah supaya Allah berikan kepada kita kekuatan untuk ikhlas, istiqamah sehingga mendapat husnul khatimah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.